من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. Sebelum daripada kita mulakan kuliah kita pada malam ni, marilah sama-sama kita niat iktikaf di dalam surau kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan seterusnya kita sama-sama pasang niat untuk belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sebelum tu nak tanya apa khabar semua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kepada kita umur. Dengan umur ini, maka kita boleh belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari hukum-hukum syariat yang lain. Bagi orang yang diberi kelebihan umur tua, dia kena bersyukur. Sebab apa? Sebab dengan meningkatnya umur kita ataupun semakin kita tua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kematangan. Bayangkan kawan-kawan kita yang meninggal ketika mereka masih lagi belia, masih muda. Mereka tak sempat nak belajar ilmu, yang bekerja bersama-sama kita. Tiba-tiba umur 30 tahun, 40 tahun meninggal. Tak sempat lagi, masih bekerja. Ilmu fardhu ain belum sempat lagi dia belajar. Dengan kesibukan hidup, maka rugilah mereka. Jadi sebab itulah di antara amalan yang baik yang disarankan oleh Rasulullah ialah kita mohon supaya Allah Ta'ala memberi umur yang panjang. Sebab dengan umur ni kita ada tingkat ataupun ada tahap-tahap kematangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, sekiranya kamu diberi pilihan, saya ada riwayat sebut macam itulah, secara umum lah, maksudnya tidak lafaz sepenuhnya. Sekiranya Allah beri pilihan, kamu nak mati masa budak atau masa tua? Sayyidina Ali kata, aku nak mati masa tua. Sebab aku umur tua, aku matang dan aku boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku mati budak, memang masuk syurga, tak ada dosa, tapi tak sempat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak tanya lah, dia masa solat buka tak pintu yang perempuan? Dia kena buka. Dia sudut hukum fiqh, dia halangan, walaupun memang nampak. Dia mesti dia panggil babun nufus dalam fiqh ni, maksudnya pintu yang boleh langsir, tak apa langsir, sebab memang kita boleh pergi. Terutama masa solat Jumaat, pintu belakang, pintu ni kena buka masa imam dia sudut hukum lah. Kalau tak, orang belakang tak usah. Contohnya kita bila masuk dalam masjid, kita tutup semua. Yang tutup. Orang kat luar tak usah, ikut imam. Dia sudut hukum fiqh dia macam tu. Maksudnya yang pintu yang ni boleh buka tak? Kalau boleh buka sikit, kira muat orang lalu tu ada, boleh. Perempuan pun sama. Dia kena buka sikit. Langsir tak apa, langsir biar tutup. Dia sudut hukum ni tu. Tak perasan, tak ada orang bagi tahu. Tak ada. Dia gini, kalau dia, sebab saya tengok tutup tu, sebab saya mengajar fiqh juga. Kalau
Kalau macam jemaah saf dia apa ni yang perempuan ni saf perempuan lagi pintu ni. Belakang ni. Pintu ni boleh buka ataupun pintu ni buka sikit. Buka tu bukan nampak dia langsir tutup lah, tak apa. Sebab dia ada babun nufus dia panggil dalam. Dia kena ada ruang. Dia ikatan antara makmum dengan imam. Kalau kita tutup dia macam apa ni, dia tak ada hubungan, dia panggil tidak ada hubungan dengan imam. Maksudnya dia ikut imam tak salah dia sudah hukum. Sama juga kan setengah-setengah apa ni masjid surau kan. Bila ni sah depan kan, dia tak buka pintu ni, dia buka pintu sana, dia buka sikit. Itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Sepatutnya buka pintu ni satu je, buka sikit kan. Buka sini ke boleh, dia boleh, orang boleh lah. Kalau kita hitung bakal dia bayar di luar. Dia kata mesti menyambung dengan stok. Syarat pintu buka. Kalau kita bakal pagar tutup. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nanti kena buka. Buka untuk muat orang lalu je. Sebab dia panggil apa ni, alaqah bainal imam wal makmum. Hubungan untuk syarat untuk dia jadi apa ni, boleh jadi makmum. Dia macam tu. Itulah di antara apa ni fiqh yang maksudnya buka sikit je, buka boleh lalu. Tak masa solat, masa ni tak apa. Masa mengajar tak apa. Kadang-kadang kita tak perasan apa ni mengenai hukum fiqh. Tak apalah. Yang tak tahu yang sebelum ni insya-Allah mudah-mudahan Allah apa ni terima amal ibadah kita. Bila dah saya maklum saya kena itulah. Sebab dia ada dalam kitab fiqh je. Ada dalam kitab fiqh ada. Apa ni dah bawah tajuk babu solatul jamaah. Saya ingat saya baru baca. Bab solat jemaah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan apa ni pengajian ilmu akidah. Yang ini saya ingat kali kedua, yang mana tajuk pada malam ni ialah bidang pengajian ilmu akidah. Ataupun bila kita belajar ilmu akidah ni dia mesti ada 4 bidang ilmu ni. 4 bidang ni. Kalau tak ada 4 bidang ni dia macam agak tak sempurna lah. Pertama dia kata pengarang kita ni Syekh Abdul Aziz. Pengarang kita ni Syekh Abdul Aziz Umar Ahmad, dia kata dia banyak nukil daripada kitab-kitab akidah lain lah. Saya rujuk sama je. Dia kata pokok pembicaraan di dalam ilmu ini dibicarakan 4 perkara penting, iaitu pertama uluhiyat, iaitu perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. An-nubuwat iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Bidang ketiga ialah sam'iyat ni perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib yang kita tak nampak tapi wajib kita beriman. Contohnya syurga, neraka, malaikat, jin. Semua tu kita wajib beriman. Bukan beriman apa ni bila dia cakap kita betul tak, maksudnya beriman wujudnya mereka. Itu wajib kita beriman. Kalau kita tolak jin mana ada? Jin tak ada lah. Kita dah tolak salah satu surah daripada ayat Quran, itu surah jin. Kita wajib beriman mereka wujud. Bahkan sekarang mereka mungkin ada di dalam masjid kita. Ada yang keempat ialah mumkinat. Mumkinat maksudnya perkara-perkara yang harus bagi Allah untuk mengada atau tiadakan. Macam kita ada, Allah nak ada maka ada. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Fa'alun atau wazan, kalau kita belajar ilmu apa ni, ilmu nahwu, ada panggil lafaz mubalaghah, fa'alun. Wazan pun fa'alun dalam nahwu, apa dalam saraf. Allah sangat membuat apa yang dia kehendaki. Jadi kita ada sebab apa? Sebab Allah nak kita ada. Kita kahwin dengan ayah kita. Dia ada benih. Benih mak, kalau bahasa sains dia panggil ovari.
Benih bapak dia panggil sperma. Ada bapak ni, benih tu ada berjuta-juta. Kalau ikut teori sains lah. Benih bapak kita dalam apa ni? Daripada dia air mani ni terhasil daripada sulbi. Daripada apa ni, tulang belakang ni sampailah sulbi. Allah buat daripada situ dan Allah masuk melalui saluran kemaluan lelaki. Yang perempuan dia pinggan dia, ovari. Itu. Dia bercantum, jadilah kita. Bermula daripada cantum situ. Bahasa saya dia panggil zygote. Orang akademik rasa semua tahu ni. Dia bercantum, lama-lama di situlah jadi. Tapi sebelum bercantum tu kita berjuta-juta dalam banyak-banyak berjuta tu Allah pilih hanya kita. Benih kita lah. Mak kita campur air kita, maka jadilah kita. Tak jadi yang lain. Itu dipanggil mungkin. Mungkin maksudnya benda yang boleh jadi Allah nak buat ataupun Allah tak buat. Dalam banyak-banyak Allah pilih kita. Sebab itu kita kena banyak bersyukur. Jadi ilmu ni, ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ni secara terperinci. Kenapa kita perlu belajar? Sebab di zaman kita, bukan zaman kita lagi lah, zaman sahabat, zaman Nabi, sahabat diam, tak berbunyi. Sebab satu sahabat ni adalah ahli bahasa. Dia memahami bahasa Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu benda pun yang sama, kufu kita sebutkan. Nak kahwin, dia panggil al-kafa'ah. Dalam apa ni, bila kita nak kahwin ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, tak sekupu ni maksudnya yang ni bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin, tapi yang ni anak orang kaya, yang ni anak orang miskin. Jadi cara kehidupan dia tak sama, dia panggil tak sekupu. Ataupun yang lelaki ni kuduh sangat, yang perempuan ni cantik sangat, tak sekupu. Dia boleh kahwin tapi dia akan menimbulkan masalah. Kalau orang tua tahulah. Sebab itu zaman sekarang ni kadang-kadang kita biarkan anak ni. Biar dia pilih pilihan dia sama. Kalau agak-agak boleh jadi kahwin. Dia panggil, kalau orang tua dulu dia jaga. Dia panggil kafah ataupun sekupu ni. Sebab kalau tak sekupu dia senang cerai. Ini anak orang alim, ini anak orang jahil. Berlawan. Kahwin 2-3 hari bercerai. Susah juru nikah. Nak register untuk bercerai pun. Sekarang ni nak cerai bukan boleh suka-suka. Kena melalui mahkamah apa semua. Cerai itu kan kena denda. Seingat saya lah. Denda. Kalau cerai tanpa ni kan, cerai kat rumah kan. Jadi itu bidang 4, bidang pengajian ilmu akidah atau dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi para sahabat ni dia adalah ahli bahasa. Bila Allah Taala Nabi diturunkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu benda pun yang kufuwan. Kufuwan ni makna sebanding ataupun sama. Macam kafaah tu kalau nak kahwin dia sama, sesuai. Jadi Allah ni tidak ada benda yang sama yang boleh kita buat perbandingan. Jadi kita tak boleh fikir dalam fikiran kita, Allah macam mana. Sebab itulah bila kita belajar ilmu akidah ni ialah kita belajar ilmu untuk mengenali sifat-sifat Allah sahaja. Dan sifat-sifat Allah tu semuanya daripada Al-Quran. Yang akan kita belajar nanti. Sifat wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Jadi itu di antara benda-benda yang kita kena faham. Di zaman kita ni orang nak tanya. Orang nak tanya. Allah macam mana? Allah ni jadi tanya benda-benda dan nak memperbandingkan dengan makhluk, maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita nak kenal Allah sebagaimana kita tengok kawan kita atau tengok, tak boleh. Yang tu hanya di akhirat sahaja untuk ahli syurga. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha, wujuhum yawma izin nazirah sana ila rabbiha nazirah. Dia dalam syurga nanti, muka-muka ahli syurga Allah Ta'ala sebut masa di dunia lagi dia bagi tahu, muka-muka ahli syurga
Duduk dalam syurga, bercahaya-cahaya dengan kegembiraan, ila rabbiha nazirah, dia melihat pada Tuhannya dalam keadaan apa ni? Melihat Tuhan dia dalam bentuk bila kaifiah, tidak ada cara, tidak ada ya Allah Taala kata tak sama dengan sesuatu. Itulah yang kita akan dapat tengok nanti macam mana wallahu alam. Macam mana wallahu alam. Jadi yang kita belajar sekarang ni ialah kita nak kenal sifat, nak kenal Allah melalui sifat-sifat dia. Jadi apa ni? Sifat-sifat Allah, dan kaedah pengajian kita ni ialah mengikut cara ataupun metod yang diasaskan oleh iman Abu Hasan Al-Asy'ari dengan iman Al-Maturidiyah, kaedah dia. Yang mana kalaulah kita tak belajar yang ni, kita baca Al-Quran sahaja, tidak ada ilmu ni, kemungkinan kita senang ditipu oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir yang cuba nak menyamakan Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang kafir cakap orang Islam kami sembah patung, orang Islam sembah batu. Tambah tu dia kata batu, sembah batu. Sama aja, apa beza? Kita nak jawab macam mana kalau kita tak belajar? Hujah dengan orang kafir ni kena dengan akal. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdebat dengan Raja Namrud, dalam Al-Quran Allah Ta'ala rekodkan Nabi Ibrahim memang menggunakan akal. Kalau kita kata qala Allah Ta'ala, daripada awal kita tak percaya. Daripada awal lagi kita tak percaya pada Allah. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan hujah akal. Mula-mula Allah Tuhan aku boleh menghidup. Namrud kata aku boleh menghidupkan juga. Nabi Ibrahim kata Allah Tuhanku Maha Berkuasa, mengeluarkan matahari sebelah timur dan menjatuhkan sebelah barat. Fabuhital lazi kafar. Maka tercengang-cenganglah orang kafir, maksudnya Raja Namrud dan pengikut-pengikut dia. Sebab Nabi Ibrahim memberi satu cabaran yang besar. Orang ahli sihir ni bila cabaran yang besar dia tak boleh buat. Sebagaimana Raja Namrud. Dia tercengang. Dia tak boleh buat, tak boleh menggerakkan matahari. Yang lain dia boleh sihir. Sihir ni mengelabukan mata saja. Jadi sifat uluhiyah ni sifat ketuhanan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, sifat wajib dia, sifat mustahil dia, sifat harus dia. Dari mana kita tahu sifat wajib? Allah yang menyatakan ini sifat dia dalam Al-Quran. Oh was-sami'ul alim. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lepas tu kita pun mendengar juga, melihat juga. Sebab itulah di antara ulama-ulama sebut kenapa Iman Abu Hasan Al-Asy'ari dia memilih sifat-sifat Allah ni yang nak dipelajari dia 13. Lepas tu Iman Al-Maturidiyah dia tambah lagi 7 jadi 20. Kenapa sifat-sifat ni yang kita belajar? Tidak kita belajar sifat-sifat lain, sifat idrak. Sifat Allah banyak. Sebab tu Imam Sanusi kata mim ba'di, setengah daripada yang wajib kita belajar ialah 20 sifat. Sebab sifat-sifat yang kita nak belajar ni sifat yang kalau kita tak belajar kita jadi celagu. Contohnya ada, Allah itu ada, wujud. Kita ada juga. Kalau kita tak ada, pelik. Allah ada, memang ada. Kita ada juga. Apa beza ada kita dengan ada Allah? Di situ kita nak bincang. Ada Allah dengan ada kita macam mana? Apa beza ada kita dengan ada Allah? Begitu juga sifat wajib. Sifat wajib ada. Sifat mustahil tiada lah. Allah mustahil bagi Allah tiada. Kalau kita kata kalau Allah tak ada, dia ilmu ni dia kena berfikir sikit. Sebab otak ni memang Allah Ta'ala tanya dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Banyak kan? Afala tatadabbarun. Allah suruh guna otak untuk kenal dia. Dan beza orang kuat iman di antara hamba-hamba Allah berbeza. Iman saya berbeza dengan iman ustaz. Tuan-tuan, puan-puan berbeza. Iman, kekuatan iman berbeza berdasar kekuatan ilmu.
Siapa yang ilmu dia banyak tentang ni, iman dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Macam ada, kalau cerita benda lain kadang-kadang dia jadi panjang sangat, biasa tak nak cerita lah. Jadi kita belajar ini je. Sifat wajib, wajib, mustahil dan harus. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah ialah wujud. Contoh salah satu sifat dia. Sifat mustahil adam. Adam ni maksud tiada. Mustahil bagi Allah tiada. Kalau Allah tiada, macam mana nak ada langit dan bumi ni? Itu maksud dia. Ada sifat yang harus bagi Allah. Harus ni maksudnya mengada dan meniadakan makhluk dia. Kita lah, sama ada Allah Ta'ala nak adakan kita. Contohnya saya sedang mengajar sekarang. Allah Maha berkuasa untuk meniadakan saya sekarang. Tiba-tiba tak ada. Tak boleh buat apa. Mana ustaz mengajar? Hilang. Allah boleh. Dan kita memang kena yakin macam tu. Tak boleh kata betul kalau Allah berkuasa. Itu katalah syak dengan apa ni? Perintah ataupun kenyataan Allah dalam Al-Quran. Kita kena yakin bahawa Allah Maha berkuasa untuk buat benda tu. Dia panggil harus. Benda yang harus bagi Allah mengada dan mentiadakan. Dan ada kita ni, ada ataupun tiada kita, bagi Allah tidak ada apa-apa kerugian pun untuk dia. Tidak ada apa-apa kerugian untuk dia. Sebab itu ulama-ulama tasawuf kata, kan, man arafa nafsah, siapa yang kenal diri dia, arafa rabbah, maka dia akan kenal Tuhan dia. Kalau kita kenal diri kita, siapa kita? Kita ni, kekuatan kita sekarang yang saya boleh bergerak ni, Allah sedang beri ni. Allah sedang memberi. Boleh bergerak macam ni. Dan Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja dia boleh tarik kemampuan saya ni. Sebab itu kita kena sentiasa bersyukur pada Allah. Kena sentiasa bersyukur. Allah Ta'ala sebut di antara doa-doa yang kena kita sentiasa amal, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Quran tu saya lupa je lah. Okey. Wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah berilah kepada aku sifat bersyukur. Bersyukur ni kita kena minta. Kalau kita tak minta, kita lupa. Itu sifat Allah secara ringkas. Yang kedua, sifat Nabi, an-nubuwat. An-nubuwat ni sifat kenabian. Dia sifat Nabi, dia sifat wajib juga. Sifat wajib, mustahil, harus. Sifat wajib ada, Nabi ada 4 lah. Siddiq, Nabi wajib mesti benar. Mesti benar. Sebagaimana berlaku kisah Nabi Muhammad ketika turun daripada Isra' dan Mi'raj, dia jumpa dengan Abu Jahal. Kalau ibarat kata, kalau kita nak cakap mudah-mudah, Nabi ni bila nak cerita kepada Abu Bahar, garu kepala juga. Garu kepala. Nak cerita bahawa semalam aku naik ke langit. Benda tak logik. Pada fikiran kita lah, pada fikiran orang kafir masa tu. Abu Jahal. Nak cerita semalam naik ke langit. Bukan, sebelum naik ke langit, pergi ke Palestin. Daripada Palestin tu, daripada Masjid Al-Aqsa tu, Nabi di Mi'rajkan. Daripada Isra' pergi ke Palestin, Mi'raj naik langit. Lepas tu turun pula waktu pagi daripada malam. Maksudnya lebih kurang 10 jam. Lebih kurang 10 jam. Tapi nak tak nak, Nabi kena cerita juga. Sebab dia ni seorang yang benar. Siddiq. Sifat wajib bagi Nabi ialah Siddiq. Jadi Nabi cerita. Abu Jaham memang seronok bila Nabi dengar apa ni, banyak jalan ustaz kita dah bercerita benda macam tu, saya tak nak panjangkan lah. Jadi Siddiq. Yang kedua, amanah ni jujur lah, bahasa Melayu jujur. Yang ketiga, tabligh. Wajib tadi benar, amanah, tabligh, menyampaikan. Nabi mesti menyampaikan. Sehingga kan ketika Nabi nak meninggal dunia, nak wafat, dia tanya sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabat aku, bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan semua wahyu-wahyu Allah. Para sahabat kata, kami saksikan ya wahai Rasulullah. Yang keempat, sifat wajib bagi Nabi ialah fatanah. Lepas tu kita kata, Nabi Muhammad tu buta huruf tu. Buta huruf tu lain, bijak lain. Buta huruf tu bukti. Bukti bahawa Nabi Muhammad ni, satu terkenal dengan Al-Amin. Yang kedua terkenal dengan buta huruf. Dia panggil ummi. Sebab itu kita pernah selawat,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nabi yang buta huruf. Buta huruf Nabi itulah menjadi saksi bahawa apa yang Nabi sampai itu bukannya dia karang sendiri, bukan Al-Quran dia karang. Itu daripada Allah. Kalau orang cakap, Quran ni sikit ada Nabi masuk ni, apa ni yang Nabi reka-reka, tak ada. Orang apa ni jahiliah tahu Nabi Muhammad ni buta huruf. Sebab itu bila Nabi kata Al-Quran daripada Allah, mereka tercengang-cengang. Mereka tak boleh mengaku, kau ada Nabi Muhammad buat. Tak ada. Mereka tahu Nabi buta huruf. Itu di antara kelebihan buta huruf kepada Nabi. Kalau kita tak jadi lebih, jadi kurang kita buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Buta huruf Nabi ni maksudnya Nabi tak boleh membaca dan Nabi tak boleh menulis. Sebab itu setiap kali apa-apa perjanjian, sahabat yang akan tulis, Nabi hanya dia khatim, dia cop yang cincin dia tu, cop je sebagai dia saksi. Itu daripada Nabi mengiyakan. Itu kelebihan buta huruf Nabi. Nabi ada sifat wajib. Yang 4 tu, lepas tu sifat mustahil. Sifat mustahil tu lawan bagi sifat wajib. Bila sebut Nabi ni benar, seorang benar, jadi mustahil Nabi berdusta. Nabi tak akan berdusta. Jangan cakap Nabi berdusta, kufur dia, kafir. Jangan. Ataupun kita menghina Nabi, tak kira hina dalam bentuk apa, dia akan jadi kafir. Kita kata selipar Nabi, selipar aku lebih cantik dari selipar Nabi, jadi kafir. Itu dalam kitab Sirajul Talibin. Dia sebut perkataan yang tak boleh kita sebut. Ijtihad para ulama atas dasar dikira menghina Nabi. Banyak insyaAllah, kalau ada masa saya akan baca. Kita Nawaqidul Iman dia panggil. Kita perkara-perkara yang membatalkan iman dengan sebab perkataan, banyak sangat. Kadang-kadang kita ucap tapi kita tak sedar. Jadi itu an-nubuwat, kenabian. Sifat harus bagi Nabi seperti biasa, Nabi seperti kita juga, tidur, makan, minum, sakit. Tapi yang membezakan Nabi, sakit dia tidak mencacatkan kenabiannya, tidak mencacat. Sehingga Nabi Ayub AS pun tidak cacat. Walaupun dia sakit, last sekali Allah bagi sebut sebagai ujian, ada sebagai sebagai panduan umat-umat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang kehidupan ni. Kadang-kadang kita lah, minta maaf lah kadang-kadang yang tua ni, kita tak dengan bini kita tidak panggil, tidak sepahaman. Nabi tidak sepahaman, maka kita cepat nak bercerai. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang isteri dia beriman, suami dia kafir, Fir'aun. Mereka hidup sampai mati. Begitu juga suami dia beriman, isteri dia kafir. Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS. Al-Quran ada. Saya baru baca. Kita ingat, Ustaz Saki ingat. Abdan ayat dia. Ustaz tak ingat. Allah Ta'ala bagi contoh bahawa kalaulah kita ada salah faham pun kekal hidup. Syurga ni masing-masing. Di akhirat nanti ada bini dia masuk syurga, suami dia masuk neraka. Suami dia masuk syurga, isteri dia masuk neraka. Anak dia masuk syurga, dua-dua mak ayah masuk neraka. Ada macam-macam jadi. Sebab taklif ni dia masing-masing. Dia macam tu. Dan seterusnya sifat harus bagi Nabi. Sifat harus macam tadilah saya sebut tadi. Yang tidak mengurang, macam kita makan minum sakit tapi tidak mengurangkan derajat dia. Yang ketiga sam'iyah. Sam'iyah ni benda-benda yang kita dengar, yang wajib kita beriman. Dia sebut ni perkara-perkara gaib yang tidak dapat dilihat dan dicapai dengan kuasa panca indera manusia, seperti dosa, pahala, keadaan mahsyar, syurga dan neraka. Syurga, neraka dan lain-lainnya. Jadi semua benda ni adalah benda yang gaib, termasuklah para malaikat. Sekarang ada ni, kiri kanan ada, rokib, atid sedang mencatat apa saya cakap. Yang tuan-tuan pun ada juga sedang mendengar. Catatan dia istimewa. Kalau kita mencatat dapat tulisan, dia mencatat di akhirat nanti, kita akan nampak apa yang kita buat.
Itu pelik memang. Teknologi, kita panggil teknologi Allah. Ada. Dia macam tu. Ada sifat-sifat lain ni kita akan bicara lah. Dia akan datang bila masuk tajuk dia, contohnya Allah ni tak berjirim, tak berjising. Apa maksud jiring, apa maksud jising? Itu kena tahu juga. Sebab makhluk ciptaan Allah ni ada jirim, ada jisim, ada yang tanpa jisim. Contohnya kita sekarang dalam surau ni, ruang kosong ni Allah cipta ke tak? Nak tanya. Ruang kosong ni, ruang. Ada panggil haizi dalam bahasa Arab, haizi. Haizi ni ruang. Ruang pun Allah cipta. Semua ruang. Sebab itu dulu masa saya mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni, ustaz tanya, ada kitab turas ni. Ni ada apa ni? Ni lubang telaga atau perigi kan. Yang tepi ni Allah buat ke tak? Kata Allah buat. Yang tengah yang berlubang, yang kosong tu Allah buat ke tak? Kita pun pening tanya. Allah buat ke tak? Sebenarnya Allah buat. Lubang tu pun Allah buat. Ruang udara, maksudnya makhluk Allah ni meliputi semua. Ruang itu semua. Itu kita akan bicara akan datang. Jadi yang keempatnya mumkinat. Mumkinat ni benda-benda yang haruslah bagi Allah, sama ada Allah nak buat ataupun tak buat. Dalam kitab dia kata mumkinat ni ialah perkara-perkara harus yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada, seperti perkara-perkara yang ada di alam ini. Perkara yang ada di alam ni, kenapa kita tengok masjid macam ni? Sebab kita lahir, Allah Ta'ala bagi ilham kepada orang tu masuk isyarat. Ulangi. Allah ilham pada orang tu buat apa ni? Masjid macam ni. Kita pun tengok masjid macam ni. Lebih kurang lah bentuk apa semua. Jadi itulah yang kita nampak. Mungkinat, benda yang mungkin yang ada kan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala ilhamkan kita buat masjid 3 segi, kita akan nampak yang 3 segi itu je lah. Itu sekadar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang Allah Ta'ala bagi macam tu mungkinat. Dan benda ni, semua benda Allah ajar melalui perantaraan. Sama ada kita mati kita dikebumikan, Qabil diajar oleh burung gagak, melalui burung gagak. Sebab setiap benda yang Allah buat ni dia ada kaitan dengan kehidupan kita. Sebagai pengajaran. Pengajaran yang kita ambil, pengajaran untuk kita mengenal Allah. Kadang-kadang kita rasa kita mulia. Andai kata Allah tak ajar Qabil untuk kebumikan Habil dengan burung gagak, boleh jadi sampai sekarang kita tak tahu nak buat apa. Kita buanglah sungai jenazah. Itu ada antara benda-benda yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Azan dulu ke terus ni Ustaz? Azan. Sampai pukul berapa dah Ustaz? Tak, maksudnya boleh extend apa dia? Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Allah Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا صلة والفضيلة والدرجة العالية في الله مقام إنك لا تقدر برحمتك. Boleh sambung berapa minit lagi ni? Sampai habis. Sampai berapa? Berapa minit lagi? Apa kita Okey, itu di antara 4 perkara yang dalam bidang pengajian ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang biasanya mana-mana kitab dia tidak lari daripada 4 ni. Yang metod cara yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lepas tu dalil pula. Dalil. Orang sekarang ni suka tanya dalil. Mana dalil wajib kita belajar ilmu akidah ni? Dalil dia. Bila saya belek-belek kitab, dalil dia Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Surah Muhammad ayat ke-19. Bila kita tengok tafsir ni, ulama mentafsirkan perkataan fa'lam annahu, dia kata i'lam ya Muhammad wa'allimin nas. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, maksudnya Allah khitab ataupun Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, maksudnya hendaklah kamu kenal. Ilmu ni fa'lam ma'rifah, maksudnya hendaklah kamu kenal wahai Nabi Muhammad dan ajarlah umat-umat kamu. Dan itu dia tafsir wa'allimin nas, maksudnya ajarlah umat-umat kamu bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan lain melainkan Allah. Ajar maksud tahulah tentang Allah. Maksud dia situ. Wastaghfir li zambik, dan hendaklah kamu istighfar ataupun minta ampunlah bagi dosa-dosa kamu. Itu di antara dalil wajib kita belajar ilmu akidah, menjadi ilmu fardhu ain. Bayangkan kita sembah Allah, kita tidak kenal Allah. Sembah Allah, tak kenal Allah. Macam mana tu? Jadi kenal ni sebagaimana saya sebut awal tadi, kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang sempurna. Untuk mengenali zat dia, zat maksudnya kalau kita terjemah secara manusia, tubuh badan. Nak kenali tubuh badan Allah ni, tak ada tubuh badan macam kita, macam mana ni? Kita susah juga. Kita lah, kalau nak kenal tubuh badan kita ataupun zat kita, ialah kita nampak Tuan Haji macam ni kan? Tapi Allah ni tak boleh kita nak banding. Hanya di akhirat nanti barulah kita boleh tengok macam mana zat dia yang kita belajar tak sama dengan apa-apa tu macam di akhirat nanti. Jadi para sahabat ni bila turun surah Al-Ikhlas, mereka tak tanya Nabi, tak tanya Allah tak sama dengan sesuatu macam mana. Tak tanya, tak ada seorang sahabat boleh tanya macam tu. Sebab apa? Tidak. Bila Nabi kata tidak ada perbandingan, apa lagi kita nak tanya? Tak perlu tanya. Jadi kita beriman ya, Tuhan pun nama dia Allah, mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan masa kita sembahyang, kita sujud, niat dalam hati kita, aku sembah Allah, zat Tuhanku yang maha sempurna. Kalau nampak gambar tu bukan, tu syaitan. Mari warna putih lah fikiran kita, sedang sembah. Tu syaitan, bukan. Ingat. Kena ingat tu. Kadang-kadang benda-benda, sebab manusia ni dia nak benda nampak. Tapi Nabi ajak benda yang iman. Benda yang beriman. Benda kita yakin tapi kita tak nampak. Itu susah. Tapi benda ni ada. Maksudnya Allah ada. Cuma sifat dia tak boleh kita gambarkan, zat dia tak boleh gambarkan dengan akal fikiran.
Itulah di antara benda-benda yang kita tahu, kena tahu, wajib tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak ditipu oleh syaitan. Syaitan ni Nabi sebut bila dekat kita nak mati, saya ingat lupa lafaz hadis dia, akan datang dua ekor syaitan, dia akan menyamar seperti mak dan ayah kita. Dia kata, wahai anakku, ni kalau kita mati dalam keadaan bukan mati syahid rugi, dua ekor syaitan datang. Tapi kalau mati syahid ni, orang mati syahid kena langgar lori, dia tak sempat ditipu oleh syaitan. Itu kelebihan dia orang mati. Itu dia panggil syahid, syahid dunia. Apa ni syahid akhirat? Syahid dunia ni perang. Bila dia, orang lemas air, orang kena langgar lori, orang apa semua, itu dia panggil syahid akhirat. Dia tak sempat ditipu oleh syaitan. Dia mati dalam keadaan dia sudah bersyahadah sempurna, syaitan tak sempat. Ada pun kita yang mati dalam keadaan sakit, dekat mati sakaratul maut, masa tu syaitan akan datang. Kalau kita tak belajar ilmu akidah ni, maka kita akan tertipulah oleh syaitan. Dia mari, akulah Tuhan kamu. Masa tu kita seorang, orang tak tahu. Saya pernah pergi tempat orang yang sakaratul maut ni, dia dalam keadaan saya aja mengucap, tiba-tiba dia ludah muka saya. Lepas tu dia senyum. Esoknya saya cakap, ni orang sakarat ni. Sakarat. Dia dalam keadaan mabuk nak mati. Saya rasa esok ni, biasa kalau betul esok anak dia WhatsApp saya, ayah sudah meninggal. Kita tengok keadaan ni. Masa sakarat tu lah masa syaitan akan datang. Dia akan datang dan dia akan tipu kita. Kalau kita tak belajar ilmu ni, tidak belajar ilmu mengenal sifat-sifat Allah, maka datanglah syaitan dalam bentuk yang macam-macam. Dia kata, akulah Tuhan yang kamu sembah selama ni. Warna putih, kepala besar kau. Ni lah aku. Kita tak belajar, tak ada iman. Betul ke Tuhan? Yang dua ekor syaitan tu, mak ayah kita, dia akan mengaku sebagai Kristian. Wahai anakku, aku ni beragama Kristian. Aku matilah Kristian. Matilah macam mak dan ayah. Sebenarnya syaitan. Kita tak belajar itu, kita tertipu. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapat input ataupun ilmu dalam kehidupan kita, dan menjadi satu pedoman kita. Mana dah tahu kan, kita balik rumah nanti, sebab mati ni kita tak tahu keadaan dia. Kadang-kadang tiba-tiba mati macam sahabat saya, sihat-sihat baru jumpa esok meninggal. Dia macam tu. Dalam keadaan kita tak tahu. Jadi setakat itu sahaja, mudah-mudahan menjadi satu pegangan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku ada nak tanya. Maksud ilmu apa tu? Gini. Kalau agama wajib. Prioriti ilmu ni, dia ilmu tiga, ilmu fardu ain dan ijma' ulama. Pertama ilmu akidah. Ilmu yang kita belajar mana ni? Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga yang last ilmu, dia panggil ilmu akhlak ataupun ilmu adab. Tasawuf lah, ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni dia menjadi fardu ain. Ijma' para ulama. Tiga ilmu ni. Maksudnya kita tak boleh tinggal ilmu tiga-tiga ilmu ni. Ada pun ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu yang selain daripada tiga ni, dia panggil ilmu tauhid, ilmu untuk kita menguatkan tiga ilmu ni. Dari sudut agama lah. Tapi dari sudut yang dia panggil ilmu-ilmu yang bukan berkaitan dengan agama lah. Maksudnya ilmu pertukaran apa. Sebenarnya dia ada kaitan dengan agama. Sebab semua benda ni atas niat kita kan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Supaya bila sebut ibadah, setiap ilmu yang kita buat, tak kira mekanik ke engineer ke apa semua, dia berkaitan dengan agama. Yang penting niat kita. Kalau kita contohnya ilmu tentera lah kata. Kita niat kita, aku buat ni untuk apa? Tentera, kemahiran aku apa semua ni, kepakaran aku ni untuk agama, untuk mempertahankan Islam, untuk orang Islam dapat beribadat. Kita kait ke arah agama semua. Itu tujuan Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dari sudut agama, dari sudut ilmu yang fardu ain kan, tiga itulah yang khususnya. Ada pun ilmu tafsir, ilmu apa semua ni, ilmu dia panggil ilmu tambahan lah, untuk memperkuatkan dari sudut akidah kita,
Dan fiqh ni untuk dari sudut ibadat yang betul. Apa dia? Allah berada dengan dekat dengan kita. Dia inilah dia dari sudut Allah ni, dia apa ni, turun Al-Quran dari sudut bahasa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad bahasa wahyu ni bahasa. Sebab itu para sahabat ni dia ahli bahasa, saya sebut tadi kan, ahli bahasa. Dan bahasa ni dia ada maksud yang kadang-kadang bukan kita boleh faham secara zahir. Allah berada dekat ketika sujud. Maksudnya kita dalam lebih perhatian kita dengan Allah, ataupun Allah lebih perhati kita. Maksud macam tu. Perhati macam mana? Wallah alam. Kita tak boleh fikir bahawa zat Allah ketika sujud tu memang dekat dengan kita. Lepas dengan orang lain macam dah. Dia bila kita dipanggil bahasa Arab takrib ataupun nakat ni kritik. Tak boleh jawab. Macam orang kata Allah turun kan 1/3 langit. Sedangkan bumi ni sentiasa bergerak. Kalau kita nak maksud secara zahir lah, kan. Dia tak boleh. Ada benda kita boleh sebut secara zahir, ada benda kita mesti melalui maksud yang dimaksud oleh Nabi ataupun yang dipahami oleh para ulama. Sebab para ulama ni dia baca Al-Quran, baca hadis. Daripada situ dia pergi talqi bahasa. Apa maksud ni? Dia maksudnya secara zahir kadang-kadang sesatlah kalau kita tak faham. Kalau kita kata masa kau sujud Allah dekat kau, ni orang ni sujud Allah, jadi seketika Allah di sini, seketika Allah jadi berapa Allah ada. Dia akan takrif. Maksudnya kontra. Sebab tu ilmu ni kita kena belajar supaya kita faham betul-betul. Dia gitulah. Macam Al-Quran, Allah Taala sebut, aku ni min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kamu, lebih dekat daripada orang apa ni? Orang tekuk ni. Dekat Allah dengan kita. Tapi apa maksud itu? Maksudnya rahmat Allah dekat. Bukan zat Allah dah. Kalau kita faham itu memang tak berapa tepat lah fahaman kita. Itulah Haji. Lebih kurang maksud dia yang saya nak sampaikan. Ada lagi? Ada. Jadi itu je lah untuk masa kadang boleh tanya lagi. InsyaAllah mana saya boleh jawab, saya jawab. Sebelum itu saya minta maaf ada salah silap dalam penyampaian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma wa saqalna ma'a Daud al-jibal sab'an wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.